Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Korang mesti dah ada jadual percubaan kan? Dah. Nanti seorang sendkan pada saya sebab saya nak buat next class berdasarkan jadual korang punya percubaan lah. Nanti lepas kelas send kat saya. Boleh siapa-siapa? Boleh. Okey, so sepatutnya hari ini kita dah patutnya daripada minggu lepas lagi. So hari ini katanya kita dah mula buat latihan untuk kertas 2 lah. Okey. Sebelum buat lagi kan latihan kertas 2 dengan korang kan? Belum. Kan? Okey, so raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf kuadratik fungsi kuadratik. So kalau bagi graf fungsi kuadratik, so dia nak tentukan titik bagi P. Okey, kalau dia nak tentukan titik bagi P, ingat ini bukan ADMAT. ADMAT korang, dalam ADMAT korang boleh cari apa titik minimum dan titik maksimum. Tapi kalau kat sini korang kena cari titik ni. Ni persilangan ni. Kena cari titik, nilai titik tu dulu. So, korang nak cari titik tu, korang kena buat okey. Ni X kuasa 2 tambah 6X tolak 5. Yang siapa ingat kalau kena buat darab silang tu. Okey. So 5 kali 1 ni 5X, ini 6X. So sekarang ni kita nak jawapan tengah-tengah dia positif, ni X kita nak dapatkan tengah-tengah dia positif 6X. Kalau jawapan positif dan dua-dua ni tambah, kita tahu tambah, bermaksud dua-dua ni adalah positif. Okey, masalahnya kat sini ada satu negatif, iaitu di sini. Tak kisahlah korang tak mana pun, untuk memastikan korang dapat jawapan positif, korang kena letak kat dia punya bahagian kawanan dia pun dapat negatif macam ni. Jadi, bila korang darab, korang akan dapat positif. Okey, jadi apa berlaku? Negatif X tambah 5 sama dengan X tolak 1 sama dengan kosong. Jadi negatif X tambah 5 sama dengan kosong. X, negatif X sama dengan negatif 5. So X sama dengan 5. Okey, X sama dengan 5 dekat sini. Okey, X tolak 1 sama dengan kosong. X sama dengan 1. So kat sini 1. Okey, apa yang korang kena tahu? First kali untuk cari titik P tu, korang kena tahu jarak dulu antara 1 dengan 5. Ni berapa nilai dia? 4. 4. Okey, 4 tu bahagikan dengan 2. Dapat berapa? 2. Okey, 4 bahagi 2 korang dapat 2. Okey, jadi tengah-tengah ni jarak dia 2, sini pun 2. Okey, jadi koordinat untuk tengah-tengah ni berapa? 5 tolak 2 dapat 3, betul? Betul tak? Betul. Okey, semua faham macam mana dapat 3? Nak cari 1, kat 1 pun boleh, 1 tambah 2 dapat 3. Kalau pakai 5, 5 tolak 2 dapat 3. Sebab di P ni terletak di antara tengah-tengah antara 1 dengan 5. Okey. Sampai sini boleh faham? Boleh. Okay, boleh saya teruskan. Kalau tak faham cakap. Okey, sekarang kita dah dapat koordinat X dia 3. Kita tak tahu koordinat Y dia. Okay, ambil persamaan ni. Iaitu Fx
sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 6X tolak 5. Masukkan Y. X tu gantikan dengan 3. Ini negatif X kuasa 2. Bukan negatif, nombor tu je kuasa 2 tambah 6 darab 3 tolak 5. Okey, tolong kira dapat berapa? 4. Dapat jawapan 4 So, koordinat P adalah 3, 4. Okey, dalam ADMAT korang akan guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 untuk dapatkan titik tu. Tapi dalam matematik korang tak boleh gunakan sepatutnya tak boleh gunakan. Tapi bagi saya kalau korang gunakan tu tak ada masalah sebab yang penting ialah jawapan. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, confirm saya teruskan. Okey, lengkapkan susunan nombor di bawah dengan tepat. Okey. Yang ni 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Yang ni dengan ni apa? Cuba tengok. Dapatkan jawapan dia. Apalah dapatkan jawapan dia? Apa agak-agak jawapan dia? Dia cuma bagi yang ni, dan yang ni. Cuba tengok betul-betul. Okey, ada siapa-siapa nak cuba? Hai, ada 13 orang, takkan seorang pun tak nampak? Seorang pun tak nampak? Tak nampak saya. Hai, takkan seorang pun tak nampak? 1, 4. Lepas tu apa? 25. Come on. Takkanlah tak nampak. Form 1, Form 2 lagi korang dah belajar dah nombor tu. Come on. Kena ada soalan yang peksa. Semua menyerah kalah dah ke? 1 kuasa 2. 2 kuasa 2. 3 kuasa 2. 4 kuasa 2. 5 kuasa 2. Bermaksud ini 9. Ini 16. Takkan tak terfikir korang ni bahaya betul lah nak periksa ni. Okey, dah. Okey, ini adalah korang belajar masa Form 2. Jujukan nombor. Jujukan nombor.
Maksudnya yang sekarang ni peksa yang form 2 pun masuk. Okey. Harga asal kereta ialah RM50,000. Setiap tahun kereta itu akan menyusut sebanyak 10%. Jadi nilai kereta selepas N tahun dibagi formula tu kita kena gunalah formula ni. Dengan R ialah harga asal dan P ialah harga selepas N tahun. Okay, kita guna je formula tu. Okay. P sama dengan R 0.9 kuasa N. R tu adalah harga asal. Harga asal dia berapa? Harga asal dia berapa? RM50,000. Yes, okey, RM50,000. So letakkan RM50,000 kat sini. Okey. 0.9. Ingat ada kuasa kat sini. Kuasa. Okey, N tu selepas 8 tahun. N tu adalah 8. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? RM21,523.36. 21,523. Betul? Okey. Sekarang kita baca balik. Dia jual lepas 8 tahun dia jual 25,000. Kalau ikut formula yang kita kira, dia sepatutnya jual 21,523. Sepatutnya dijual. Tetapi dijual selepas 8 tahun harga dia 25,000. Lebih daripada formula yang kita kira. Jadi dia untung ke dia rugi? Lepas 8 tahun dia jual 25,000. Tetapi berdasarkan formula sepatutnya dia jual 21,000. Sekarang dia untung ke dia rugi? Untung. Okey, korang jangan salah faham ya. Jangan bandingkan dengan 50,000. Oi, senang sangat bandingkan dengan 50,000. Salah tu Kena bandingkan dengan formula yang diberi tu. Kalau tidak jadi salah. Okey, ada soalan nak tanya setakat ni? Ada. Ada kita teruskan. Yang dibagi peratus apa sih? Mana? Itulah dia. Yang peratus tu. Dia nak dummy lah kat korang. Okey, 10% ni macam mana? Kau tak faham. Nak tahu sebab dia kata harga asal kereta 1%. Harga asal 1%. Kalau dia kata menyusut 10%, maksudnya tolak 10%. Jadi harga asal tu tinggal 90% untuk tahun yang pertama. Okey. 90% tu kalau tukar kepada perpuluhan dia jadi 0.9. Nampak tak kat sini dekat formula ni dia pakai 0.9, nampak? Nampak. Itulah dia, maksud dia. Okey. Maksudnya setiap tahun tu dia menyusut sebanyak 10%. Okey. Boleh faham? Faham saya. Okey. Jom. Ini soalan set. Dia bagi gambar rajah van. Okey. So diseluruhkan selain daripada P. Okey, selain daripada P ialah ini. Betul tak? Selain daripada P, betul tak? Yang seluruh tu warna merah tu adalah selain daripada P. Betul.
Okey, seterusnya okey, dibagi P adalah nombor perdana. Okey, kejap saya kena balik ke bawah nanti tak nampak. Okey, P adalah nombor perdana. Q adalah nombor genap. R adalah 2 dan 8. Okey, dia suruh buat gambar rajah van. Lengkapkan gambar rajah van yang berikut. Okey. Sini. Kena nak gabungkan tiga-tiga tu. Okey. R tu 8 dan 9. Bermaksud P tu adalah nombor perdana. Maksudnya 2 tu, nombor 2 adalah nombor perdana. 2 tu berada dalam P, dia juga berada dalam Q. Bermaksud 2 tu duduk kat tengah-tengah. 8 tu dia hanyalah nombor genap sahaja, tetapi dia bukan nombor perdana. Jadi dia duduk sini. Okey, betul tak gambar rajah yang saya lukis tu? Ke ada gambar rajah lain yang korang boleh lukis? Ingat bulatan ini yang P punya ni untuk nombor perdana. 2 adalah nombor perdana. Bulatan Q ni adalah nombor genap. Maksud 2 dan 8 berada dalam nombor genap. Tetapi 8 tidak boleh berada dalam P sebab dia bukan nombor perdana. Dan 2 dan 8 adalah nombor yang berada dalam R. Soalan ni dia suruh lengkapkan gambar rajah berdasarkan hanya ini saja maklumat yang diberi. Kita boleh baca pun agak confuse juga Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okey. Kita teruskan. Okey, Khadijah memasukkan sejumlah 3,000 ke dalam 2 bank yang berbeza iaitu RMX ke dalam Bank Jaya dan RMY ke dalam Bank Tulus. Bank Jaya bayar dividen 5% setahun, Bank Tulus bayar dividen sebanyak 8% setahun. Selepas 1 tahun jumlah dividen yang diperoleh oleh Khadijah dalam kedua-dua bank ialah 210. Okay, dia tak bagi guna kaedah matriks. Tanpa menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan Y. Kena buat kaedah persamaan serentak. Okay, kita tahu jumlah duit iaitu X tambah Y, jumlah duit dia adalah 3,000. Okey. 3,000. Okey, 5% ni kalau kita tukar jadi
0.05. 8% ni dia jadi 0.08. Okey, 5% ni untuk X, 8% ni untuk Y. Maksudnya kalau korang nak cari dividen, korang darab saja 0.05 darab dengan jumlah duit yang disimpan dalam Bank Jaya iaitu X. 0.08 darabkan dengan Y iaitu jumlah duit yang disimpan dalam Bank Tulus. Okey, jadi 0.05X dapat dividen untuk Bank Jaya. 0.08Y dapat dividen untuk Bank Tulus. Jumlah dividen yang diberi ialah 210. Okey. So, kena gerakkan, hapuskan perpuluhan, gerakkan titik perpuluhan 2 kali. Jadi korang akan dapat 5X tambahkan dengan 8Y. Jadi korang akan dapat 21000. Okey, saya gunakan yang ni. Saya nak cari X dahulu iaitu 3000. Tolakkan dengan Y. Pindahkan Y ke sebelah. Lepas tu masukkan, tolakkan X, sorry. Okey, tolak X So, masuk dekat Y. 8 darab 3000 tolak X sama dengan 21,000. Okey. So 5X tambah 24,000 tolak 8X sama dengan 21,000. So 5X tolak 8X korang dapat negatif 3X. 21,000 tolakkan dengan 24,000 korang dapat berapa ya? Negatif 3,000. Negatif 3,000. Okay, pindahkan negatif 3 ke sebelah. Jadi korang akan bahagikan dengan negatif 3. Jadi dia simpan dalam Bank Jaya RM1,000. Okey, so berapa disimpan dalam Bank Tulus? 3,000. Tolakkan dengan 1,000. So dalam Bank Tulus dia simpan RM2,000. Kalau korang tambah, korang akan dapat jumlah yang disimpan adalah, jumlah duit dia adalah 3,000. Okey. Nah, cuba tengok dulu apa yang saya buat ni. Okey, sekarang ni korang punya soalan kesamaan serentak ni, dia tak ada direct dah tau. So dia akan bagi soalan ayat macam saya bagi kat, yang saya dah bagi tunjukkan ni kat korang. Kebanyakannya soalan yang lebih kepada soalan ayat. Okey, saya bagi korang tengok dulu.
Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada saya. Ada kalau tak ada saya teruskan. Okey, ni kita nak buat ketak samaan. Okey, ini banyak yang uh, lemah lah. Ramai yang lemah ni. Okey, so saya harap korang tengok betul, fahamkan betul-betul apa yang saya nak tunjukkan ni. Okey, first step yang ni kita buat sekurang-kurangnya 2 titik. Okey. 2 koordinat yang kita kena ada kat sini. Okey, tengok ya. Okey, kena ada sekurang-kurangnya 2 koordinat. Okey, ni. Okey. Yang ni koordinat dia. Okey, yang ni koordinat dia berapa ni? Koordinat ni? 1, 2. 1, 2. Yang ni? 2, 4. 2, 1 saya. 2, 1. Hai, 1, 2 betul lah. 2 betul. Betul. Ni 2, 4. Betul lah. 1, 2. Betul lah. Okey, yang ni? 2, Yang ni berapa? 2, 1. 2, 1. Yang ni? 6, 3. 6, 3. Okey, tengok. Okey. Ini yang garis putus-putus, dia akan bermula daripada Y. Kenapa? Apa-apa saja yang bermula daripada kosong, dia akan mula pada Y. Okey. Cuba korang tengok. Lepas tu Y, dia X. Okey, sekarang dia berada di bawah. Okey. Di bawah. So, Y kurang daripada tetapi tak ada sama dengan. Okey. Kalau korang tengok, bila X1, Y2. X2, Y4. Bermaksud Y sama dengan 2X. Betul tak? Maksudnya, kalau semasukkan nilai X1, korang akan dapat Y dia 2. Kalau semasukkan nilai X dia 2, korang akan dapat nilai Y dia 4. Okey, boleh faham tak yang pertama? Boleh. Boleh faham yang pertama ni? Boleh. Boleh. Okey. Okey, yang ini pula. Sebab dia bermula pada kosong. So, Y sekarang ni dia berada di atas dan garis dia bukan garis putus-putus. Jadi lebih besar dan sama dengan X. Okey, korang tengok. Bila X dia 2, Y dia 1. Bila X dia 6, Y dia 3. Bermaksud 2Y sama dengan X. Maksudnya
Kalau semasukkan Y sama dengan 1, korang akan dapat X dia sama dengan 2. Kalau semasukkan Y dia 3. Ni 3. Korang akan dapat 2 kali 3, X dia dapat 6. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, boleh? Okey, kalau boleh seteruskan yang ketiga ni, okey, dia unik sikit. Bukan unik sikit, korang kena cari kecerunan. Okey. So, koordinat dia 06. So, nak cari kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, labelkan X1, Y1, X2, Y2. So, 3 tolak 6 bahagi 6 tolak 0. Jadi korang akan dapat negatif 3/6 ataupun negatif 1/2 bila kecilkan. Okey, so persamaan. Okey, dalam matematik kita akan guna Y sama dengan MX tambah C. M dia kita dapat negatif 1/2. C dia ni, lintasan Y, iaitu positif 6. Dan kawasan belurit tu berada di bawah. Jadi Y kurang dan sama dengan negatif 1/2 X tambah 6. Ada sama dengan sebab dia bukan garis putus-putus. Okey, cuba tengok dulu. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tak ada saya. Okey. Ini memang soalan yang akan ada dalam periksa korang lah. Okey. Okey, yang ni soalan yang memang daripada sebelum-sebelum ni pun dah ada Okey. Panjang bilah kipas ialah 60 cm. Okey. Panjang penutup motor kipas tu yang kecil tu
20 cm. So, apa berlaku? Gambar rajah dia jadi macam ni. Ini 60, ini 20. Inilah gambar rajah dia. Sorry. Diameter of fan cover motor. Panjang bilah 60. So yang tu 10 Sorry 10. Okey. So soalan dia, yang pertama, dia suruh cari daripada bilah A, lalu B dan ke C. So sebelum tu korang kena cari sudut ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 360 darjah bahagikan dengan 5 dapat berapa? 72. 72 darjah. Okay, bermaksud sini 72, sini pun 72. Okey. Kita lukis balik. 72 tambah 72 berapa? 144. Okey, 144 darjah. Okey. Sekarang kita nak cari jarak bilah A dia bergerak ke kedudukan C. Maksudnya kita cari panjang lengkung. Okey. Jarak daripada bilah A ke kedudukan C. Jadi total ni dia punya jejari dia adalah 70 cm sebab kita kira daripada pusat. Total dia adalah 70 cm. Okey, apa formula untuk cari panjang lengkung? Panjang lengkung. Siapa ingat? Formula untuk cari panjang lengkung. Theta sama dengan 360. Kita perkan dengan 360 darabkan dengan Darab 2 pi J. yes, 2 pi J. Nampak tak formula ni? Memang setiap kali SPM mesti akan ada penggunaan formula ni. Formula panjang lengkuk dengan satu lagi formula luas. Kejap lagi kita nak guna. Tak percaya tengoklah. Kalau tak salah rasa korang belajar masa form 2. Jejari dia adalah 70 cm. Okey. Bagi jawapan, dia boleh bagi jawapan dalam pecahan, boleh bagi jawapan dalam perpuluhan, mana-mana pun boleh. Okey, tolong kira dapat berapa. Satu 76. Berapa? 176. 176 cm. Betul tak? Perlukan dua orang lagi sahkan jawapan ni. Betul. Seorang lagi. Okey. So, selesai.
Seterusnya dia nak cari luas kawasan yang dilalui dalam sentimeter persegi. Okey, sepadan dulu yang ni. Dalam sentimeter persegi oleh bilah A, tapi dia lalu B dan C. Dah dia pergi ke kedudukan D, tapi lalu B dan C. Dia lalu sini. Konon-kononnya lah gambar rajah dia macam ni. Dia nak cari kawasan yang dilalui oleh bilah saja. Yang bulat ni tak nak. Sebab tu tengah-tengah ni kosong. Nampak tak? Bulat yang besar tolak bulat yang kecil. Okey, tetapi sudut dia sama. Iaitu 72 darabkan dengan 3. 72 sebab 1, 2, 3 kan ada 3 ruang. 72 darab 3 dapat berapa? Tu 16. 216. Okey, kita kira keseluruhan gambar rajah dulu. Maksudnya kita kira je jari dia 70 cm. Nanti kita kira yang 10 sebab kita nak tolak. Jadi, luas sektor. Siapa ingat formula untuk luas sektor? Luas sektor. Okey, theta per 360 darjah. Sama 360 darjah darab pi r kuasa 2. Yes, pi r kuasa 2 ataupun pi j kuasa 2. Theta dia adalah 216 perkan dengan 360. Okey. Darabkan dengan 22 per 7. Darabkan dengan J dia yang besar iaitu 70. Darabkan dengan 70. Okey, kira dapat berapa? RM9,240. Okey, seperlukan 2 orang untuk sahkan. Betul. Betul. Alright, okey. So kita nak cari kawasan yang kecil ni pula. Jadi luas sektor yang kecil masih lagi pakai formula yang sama. 216 darabkan dengan 360 darjah. Darabkan dengan 22 per 7. Darabkan dengan 10. Sebab kita nak buang yang bulatan ni kita tak nak. Yang tengah-tengah ni kita tak nak. Kita nak luas yang dilalui oleh bilah sahaja. Okey. Kira berapa? Atas 88.57. Betul tak? 188.57. Korang lagi? Betul. Okey, so luas kawasan yang berlorek ataupun yang dilalui oleh bilah ialah 9240 tolakkan dengan 188.57. Okey, tolak dapat berapa? RM9,051.43. 9051.43, betul? Ah. Okey. Ingat dalam bahagian ni
Korang boleh bagi jawapan dalam perpuluhan ataupun korang boleh bagi jawapan dalam pecahan. Boleh. Pecahan yang bercampur. Okey, so tolong ingat formula ni. Banyak cakap lah, ada nanti dalam percubaan ni. Okey. Part ni korang kena sekolah, cuma bentuk soalan tu saya tak pastilah. Ini salah satu bentuk soalan. Okey, ada nak tanya? Ada saya. Tak ada saya teruskan. Ada. Okey, so terusnya soalan ni dia nak tanya isi padu. Formula lagi. Ya Allah ya. Sama juga salah satu soalan yang memang wajib akan ada dalam periksa, ditanya isi padu. Wajib ada. Tengok markah dia pun besar, bukan kecil-kecil. Okey. So, dia nak buang bentuk hemisfera, dia nak buang bentuk kon. Okay, sekarang kita ada bentuk silinder. Okay, isi padu untuk silinder, apa formula dia? Pi J kuasa 2T. Yes, pi J kuasa 2T. Silinder antara soalan yang popular dalam PSA. Tapi saya cakap popular, janganlah percaya betul-betul silinder je. Okey, dia bagi diameter silinder tu ialah 14. Maksud dia jari dia adalah 7. So, 22/7 jarak 7, tingginya adalah 28. Okey, dapat berapa isi padu? Berapa isi padu? 312. Ya? Berapa Zik? 4312. 4312. Okey, seperlukan lagi 2 orang sahkan jawapan. Betul. Seorang lagi? Seorang lagi? Betul, Sir. Betul, alright. Okey, sekarang kita ada bentuk kon. Apalah formula untuk kon ni? Formula untuk kon, apa formula kon? Dia pakai ni. 1/3. Yes, 1/3. Pi J kuasa 2T. Yes. Dia sama dengan formula silinder. Jadi apa korang perlu buat? Bahagi je lah 3. 4, 3, 1, 2. Bahagi 3. Dapat berapa? At 437.33. Berapa? 1437.33. Okay, 3. Ataupun 1/3, betul tak? Kalau 0.33 biasanya 1/3. Okey. Seterusnya, okey, kita mungkin susah nak ingat formula hemisfera. Tetapi kalau korang ingat formula sfera pun dah bagus dah. Apa formula untuk bulatan sfera? Si padu untuk sfera. Pi J kuasa 2. 4/3 pi J kuasa 2 ke kuasa 3? Pi J kuasa 2 ke kuasa 3? Cuba cek. Google sekarang. Isi padu sfera. 4/3 pi J kuasa 2 ke pi J kuasa 3? 4/3 pi J kuasa 3. Pi J kuasa 3 kan? Okey, nanti barulah korang bahagikan dengan dapat jawapan, bahagikan dengan 2 sebab kita nak separuh.
Okay, jadi 4/3 darabkan dengan 22/7, darabkan dengan 7, darabkan dengan 7, darabkan dengan 7. Sebabkan korang nak separuh, darabkan dengan 1/2. Okey, dapat jawapan berapa? Berapa? 718.66. 718.66. Okey, sahkan diorang. 67. Ha? 718.67. 6666 67. Sahkan seorang lagi. Betul. Okey, so kita dapat kita nak tinggalkan, keluarkan hemisfera dengan keluarkan kon. Jadi isi padu yang tinggal. So biasa tunjuk ni IYT. Jadi 4, 3, 1, 2 tolak 1437.33 tolak 718.67. Okey, berapa jawapan akhir? RM2,156. 2100. 156. 156. Point? Tak ada point. Tak ada point, cukup-cukup. Habis. Okey. Betul tak jawapan dia? Sahkan korang. Betul. Seorang lagi? Seorang lagi? Sah tak jawapan dia? Betul tak? Seorang lagi? Betul. Alright. Okey, nampak? Soalan tadi dengan soalan yang ni adalah soalan yang wajib ada dalam periksa. Tolong highlight. Okey. So dapat tahu lagi 2 minggu kan korang pergi mat. Betul? Okey, saya ada masa lagi untuk tunjukkan soalan-soalan pada korang. Okey. Kita cuba habiskan sampai kita habiskan section A supaya korang banyak masa untuk tengok video. Okey, Raja 8 menunjukkan sebuah kawasan kebun bunga yang berbentuk segi 4 tepat dengan sebuah pola ikan berbentuk segitiga bersudut tegak telah dibina di dalam kawasan tersebut. Bermakna ini X tambah 1. Betulkan satu ungkapan bagi luas kawasan yang ditanam dengan bunga. Okey, segitiga tu kawasan sebuah kawasan kebun bunga yang berbentuk segi 4 tepat dengan sebuah kolam ikan berbentuk segitiga. Bentukkan satu ungkapan bagi luas kawasan kebun bunga. Ada kolam. Kolam bentuk segitiga. Jadi kita nak yang ni lah. Yang ni. Yang ni. Okey. Yang ni adalah kawasan yang tanam dengan bunga. So kita kena cari B ialah titik tengah. So kalau ni X, ini pun X. Okey, jadi luas dia untuk yang besar panjang darab lebar. Panjang dia adalah 2X. X tambah X jadi 2X lah. Betul tak? X dengan X jadi 2X lah.
Kan? Betul tak? Okey. Darabkan dengan lebar dia iaitu X tambah 1. Okey, so korang ringkaskan. Jadi korang akan dapat 2X kuasa 2 tambah 2X. Okey, simpan. Ini untuk yang besar. Untuk yang kolam, korang kena tolak sebab dia nak kawasan bunga. Okey, 1/2 darabkan dengan X. Darabkan dengan X tambah 1. Okey. So, dia jadi 1/2 X tambah 1. Okay, kalau diringkaskan jadi X kuasa 2/2 tambah 1/2 X. Okay. Darab Okay, jadi nak cari luas kebun bunga saja. Okay, 2X kuasa 2 tambah 2X tolak X kuasa 2/2 tambah 1/2. Bermakna korang akan tolak. Jadi 2X kuasa 2 tolak X kuasa 2/2 tambah 2X tolak 1/2X. Jadi jawapan akhirnya korang akan dapat 2 tolak 1/2 korang dapat ni 3/2X kuasa 2. Ni tolak yang ni. Dapat 3/2. Okay, yang ni pula 2 tolak 1/2 juga. Korang akan dapat 3/2 X. Betul tak? 2 tolak 1/2 korang dapat 3/2, betul tak? Betul. Okay, so ini yang jawapan untuk A. Hitungkan nilai X dalam meter jika luas kawasan berbunga dibagi 30. Dia bagi 30. Alamak. Okay, so 30 sama dengan 3/2 X kuasa 2 tambah 3/2 X. Okay, semua ni sedarabkan dengan 2 sebab saya nak hapuskan 2. So, ni boleh hapuskan. So, 30 darab 2 korang dapat 60. Sama dengan 3X kuasa 2 tambah 3X. Okay, semua ni boleh bahagikan dengan 3. Okay, jadi jawapan akhirnya korang akan dapat X kuasa 2 tambah X sama dengan 20. So, X kuasa 2 tambah X tolak 20. Sama dengan 0. Okey, saya tutupkan bahagian tengah tu sebab kita nak cari nilai X. So, X kuasa 2 tambah X tolak 20 sama dengan 0. Jadi, X, ni 5 darab 4. So, 5X, 4X. So, kita dapat positif X. Kalau jawapan positif, soalan tolak, kita kena letak negatif dekat nombor yang kecil. Okay, jadi, X tambah 5, X tolak 4 sama dengan 0. So, X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5. Okay. X tolak 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. So, kita ambil jawapan yang positif. So, jawapan dia adalah
4. Okey. Ada nak tanya? Okey, saya tahu ramai yang dah pening. Okey, saya stop sampai nombor 8 ni. Jadi nasihat saya, lepas ni saya send video pada korang, tolong study balik sebab semua soalan form 4 ni pasti akan ada dalam periksa korang nanti. Okey, ada soalan nak tanya untuk nombor 8 ni? Tak ada. Tak ada je ya. Okey, tapi Selalu tolong markah ambil kat mana? ya. Jadi selalu kira markahnya dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Markah dia ambil yang mana? Jadikan tu markah. Okey, kalau dalam ADMAT, jalan kerja tu, setiap jalan kerja tu ada kepentingan markah lah. Kalau korang perasan bila saya bincang jalan kerja ADMAT kan, saya akan tunjuk ni markah, ni markah, ni markah kan. Tapi kalau matematik ni, penting untuk korang dapat betul tau jawapan. Penting untuk korang dapat jawapan yang tepat. Faham? Faham? Faham tak? Faham. Okey, jadi kalau kat sini, bagi saya lah. Ni saya bulat warna merah ni markah. Okey. Nampak tu 3. 3 untuk soalan A. Yang B lagi 2. Mana datang lagi 2? 1. So satu lagi kat jalan kerja. Mungkin dekat sini korang terus tekan kalkulator kan. Kalau tekan kalkulator, saya tak berani jamin dah korang akan dapat markah penuh Sebab tu dah korang kena tunjukkan juga sikit jalan kerja kat situ. Jangan terus bagi jawapan. Okey? Sebab tu lah saya sentiasa nasihatkan nak boleh saya tolonglah study sikit ni. Terutama yang ambil ADMAT. Okey? Okey, ada lagi nak tanya? Tolong study. Okey, saya tak nak peningkan lagi korang. Saya simpan dulu soalan nombor 9, nombor 10 saya simpan dulu. Okey. Highlightkan soalan nombor 8, nombor 7, nombor 6. Okey, ni nombor 5 ni. Kalau dulu dalam SPM dia nombor 1 kertas 2. Nombor 1 kertas 2. Okey, ni soalan persamaan serentak tu. Okey, persamaan serentak sekarang dia tak ada tulis dah direct. Soalan direct dia bagi 2x tambah 5y sama dengan 10, 3x tambah 5y sama dengan apa, tak dah. Dia bagi ayat. Jadi korang kena study macam mana saya studykan untuk korang tadi kalau korang tengok tadi. Dia dah tak ada. So studykan lebih soalan ayat. Okey. Okey, yang lain-lain ni bagi saya biasalah. Kita tak boleh expect. Yang tadi tu yang memang saya boleh cakap memang akan ada dalam periksa lah. Nombor 4. Okey, nombor 5, nombor 6, nombor 7 dengan nombor 8. Memang akan ada dalam periksa korang nanti. Kalau tak percaya tengoklah. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada Ada saya. Okey, cukup dulu untuk hari ini. Okey, so untuk ADMAT rehat dulu. Nanti ADMAT pun saya nak buat study untuk soalan form 4 lah sebab korang nak periksa kan. Okey, thank you semua. Thank you semua. Bye. Terima kasih saya. Bye.